wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi di Garasi TV bagi siaran 4 hari bulan Mac 2021, hari Khamis malam Jumaat, tuan-tuan. Malam yang dianjurkan oleh Syekh Ali Jaber supaya kita banyak berselawat. Kerana kata Syekh Ali Jaber, tidak ada lagi yang lebih amalan yang lebih baik daripada berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Jadi kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, Garasi TV mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, terutama semalam dan kemarin, kerana tuan-tuan menyokong 3 segmen sesi Garasi TV bersama Islamic Relief Malaysia bagi meraih dana PAK Ramadan bulan tahun ini, di mana kita berjaya meraih RM9,000 daripada 90 log yang dilakukan dalam 3 segmen tu. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kerana dengan nilai pack makanan RM200 tu berarti ada 45 orang, 45 buah keluarga akan menjadi penerima manfaat daripada log yang saudara buat semalam. Cuma sekali lagi saya ingatkan mereka yang buat log bahawa kiriman barang akan perlahan. Saya mohon anda bayar dulu kepada mereka supaya mereka boleh menempah pakaian dan juga t-shirt yang anda beli tu. Kerana mereka tidak mempunyai dana tunai untuk menempahnya lebih awal, kerana wang tunai lebih banyak digunakan untuk keperluan membekalkan makanan kepada keluarga miskin yang berada di bawah akaun penerima manfaat Islamic Relief Malaysia. Jadi saudara pun dah maklum, saya pun dah ulang semalam, cuma saya nak ucap terima kasih sekali lagi. Bagi mereka yang akan kekal bersama Garasi bagi memulakan rally besok, bermula 9 malam, kita akan memulakan rally 48 jam stream buku Garasi TV. Menarik malam esok sebab kita ada 2 tokoh besar bersama kita esok. Pukul 9 malam hingga 10.30 malam kita bersama Pian Habib, dan kemudian kita akan sambung pula dengan Sabri Yunus dan Anjani Nathan. Pian Habib akan turun dengan 4 option t-shirtnya dan juga bukunya, iaitu menulis puisi, manakala Pak Ya Kongkode dan Anjali Nathan akan mengemudikan bersama saya segmen bagi buku-buku terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Itu adalah jadual pembukaan besok. Bila tamat je habis pukul 12, bermula 12.30 malam, Garasi dan rakan-rakan seller akan stream hingga 3.30 pagi. 3 jam setengah besok kita akan stream jualan bundle untuk anda pada malam esok. Berarti daripada pukul 9 hingga 3.30 pagi. Bersedialah, ini tak ada break, tuan-tuan. Lepas saja habis sesi bersama dengan Piam Habib baca sajak dalam kepala. Kemudian sambung dengan Angelina Tan dan juga Sabri Yunus untuk mempromosi buku-buku Institut Terjemahan Buku Malaysia. Sambung dengan Garasi TV punya stream 1 jam setengah untuk bandar Garasi. Dan stream lagi 2 jam bersama rakan-rakan bandar Garasi yang akan turun besok. Jadi bersedia 9 malam hingga 3.30 pagi bagi memulakan slot rally stream buku 48 jam di Garasi TV. Saya jangka buku yang akan menjadi perhatian saudara kali ini, selain daripada Salina bagi ramai yang tak dapat log, adalah buku $1 billion whales mengenai Jolo dan juga apa yang disebut dengan krisis YMDB yang ditulis dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Buku itu akan dijual pada hari Sabtu petang, pukul 2 petang, bersama dengan combo warkah surat Pak Bidin, RM80, tuan-tuan. Kalau saudara cari buku tu saja sekarang adalah RM70. Tapi dia akan datang pada sesi stream buku bersama Garasi, buku mengenai Jolo, lelaki yang paling dikaitkan dengan YMDB ni, akan dijual bersama dengan buku warkah kepada Pak Bidin, iaitu tulisan hampir 31 orang penulis Malaysia apabila Joe Biden memenangi pilihan raya Presiden Amerika. 2 buku ni dijual dengan harga RM80. Kemudian kita akan stream di sebelah malam. Menarik, stream di sebelah malam kita akan ada lagi acara stream bersama 2 set lagi, itu Nuha Buku yang akan stream monolopong Sani Sudin. Kita ada Sani Sudin pula pada sebelah malamnya. Kemudian kita sambung lagi stream tu bersama pula dengan stream oleh Salina. Ramai, tuan-tuan, jadualnya saya akan naik besok. Jadi pastikan saudara bersama menyokong industri buku. Kalau tidak pun membeli, tapi saudara menontonnya, kerana kita ada banyak kupasan. Kerana buku Jolo
dan juga Joe Biden akan dikupas oleh geostrategis Dr. Azmi Hassan. Ini antara tokoh geostrategis dan geopolitik yang paling saya minat dalam Malaysia. Jadi bila saya minta request Nuha buku, saya kata saya nak buku Joe Biden dan buku $1 million whales ni diperkatakan oleh Dr. Azmi Hassan, mereka berjaya mendapatkannya. So besok kita akan dengar pandangan kerana Dr. Azmi terkenal sebagai non-censored opinion. Dia tak akan censor opinion dia, apalagi live di garasi ni. Jadi kita akan dengar kupasan bagaimana Malaysia perlu menyesuaikan diri dengan Joe Biden. Bagaimana darah pertama Joe Biden belum pun masuk sebulan berkuasa telah membunuh 12 orang tentera Iraq di Syria pada minggu lalu. Jadi kalaulah kita katakan Trump meninggalkan jawatannya sebagai bekas Presiden Amerika dengan menghuru-harakan dunia dengan sifatnya dramatik tetapi tangannya tidak berdarah, Joe Biden memulakan bulan pertamanya dengan melancarkan operasi di atas nasihat CIA yang membunuh 12 orang tentera Iraq di bumi Syria. Jadi kita akan dengar pandangan tu, saudara boleh tanya apa saja. Bersedia untuk meneroka pandangan-pandangan politik daripada geostrategis, seorang yang saya anggap di Malaysia paling telus dan paling vokal dalam menyatakan pandangan-pandangannya berasaskan fakta. Kemudian pada hari Ahad malam, Tan Sri Johan Jaafar akan bergabung dengan A. Wahab Hamzah, pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Pantai Timur, yang akan turun ke Kuala Lumpur untuk memperkatakan mengenai novel dan filem Melayu. Jadi kalau saudara nak melihat, nak bercerita tentang era novel, era drama pentas, era bangsawan, sampailah ke filem-filem moden barat dan timur, Hindi dan juga Mollywood dan juga Bollywood, saudara akan dapat pada hari Ahad. Jadi stream bersama kami, bantu industri buku kita untuk kembali pulih, dan macam mana saya naikkan poster bahawa saya memerlukan anda untuk membuktikan kepada, bukan bukti tuan-tuan, untuk merangsang semula industri buku yang sekarang ni semua orang anggap kata industri buku dah mati. Orang menganggap orang Melayu tak lagi mahu membaca, orang Melayu malas membaca. Orang Melayu sibuk dengan Facebook dan orang Melayu sibuk dengan YouTube. Tetapi kita nak buktikan bahawa pandangan itu adalah salah. Bahawa orang Melayu dengan dunia perkitabannya, penulisan orang Melayu ni, perkitabannya bermula pada seawal abad yang ke-16 oleh Tun Sri Lanang tu. Sampailah perkitaban moden. Sama ada kita nak ambil Syekh Al-Hadi di Pulau Pinang ataupun Syekh Daud Al-Fatani di Fatani, Thailand, selatan Thailand yang dulunya menjadi sebahagian pada wilayah Melayu. Kita punya kebudayaan perbukuan yang sangat lama. Jadi besok, mulai besok selama 48 jam, pilih slot yang saudara rasa sesuai. Saya dah bocorkan slot malam pelancaran, jangan lepaskan peluang kerana malam besok Pian Habib akan 1 jam setengah membaca sajak-sajak dari dalam kepala. Kemudian disambung oleh Sabri Yunus dan Angelina Tan yang akan memperkatakan mengenai buku-buku terbitan ITBM. Jangan lupa juga sesi pada hari Sabtu petang ataupun hari Ahad petang, kita bersama dengan Yue Haji Sa'ari yang akan mengatakan mengenai 2 novel besar yang patut dibaca. Dari satu daripada Rusia, daripada Fyodor Dostoevsky berjudul Balasan Dosa, dan sebuah lagi buku yang kemudiannya Yue adaptasi dan menjadikannya filem hanyut, iaitu filem buku yang terjemahkan dengan judul Kemudi, karya Joseph Conrad. Jadi 2 novel daripada Amerika dan Rusia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia juga akan kami promosi dengan harga murah untuk saudara beli. Selain itu saudara mendapat kupasan-kupasan kenapa 2 novel penting ini patut saudara baca. Kita juga ada sesi bersama dengan Dr. Lim Switin, seorang penyair. Baca sajak, Masya Allah sedap. Beliau akan membacakan sajak-sajak daripada 3 kumpulan sajak sastrawan negara Datuk Dr. Osman Awang. Jadi kita boleh dengar penjelasan, baca sajak, penceritaannya tentang apa yang ajaib dan apa yang luar biasa ada dalam sajak-sajak Osman Awang. Jadi hadir bersama Garasi untuk melihat stream buku 48 jam at Garasi TV. Kami jamin bahawa kami cuba membelikan saudara option daripada buku-buku yang semurah combo RM60. Kebanyakan combo adalah 80 bagi item-item yang saudara rasa edisi mewah dijual pada harga 100. Itu jaminan saya harga yang akan datang besok berdasarkan saya telah bercakap dengan 3 penerbit yang akan terbabit dengan siri stream ni, iaitu Institut Terjemahan Buku Malaysia, Nuha Buku dan Caterpillar. Jadi kita akan jual buku semua kombonya di bawah RM100. Semurah 60, ada yang combo 80 dan ada combo yang RM90. Kita ada berapa view sekarang, Amin? 340. Malam ni kita tak ada apa banyak sangat. Kita dah tengok angka COVID hari ni. R0 kita taklah bergerak banyak daripada 0.48.
dengan angka jangkitan masih lagi sekitar 1,900 lebih tu. Angka pulih kekal tinggi, berarti mereka yang berada dalam kadar radar jangkitan masih lagi kekal antara 23,000 orang tu. Saya harap pada menjelang pertengahan bulan ni kita akan boleh mencapai secara stabil angka jangkitan berada pada paras 1,200. Untuk bawah 1,000 adalah menunggu hujung bulan ni. Kalau hujung bulan Mac kita boleh mencapai bawah pada 1,000, kita boleh menyasarkan April untuk mencapai bawah daripada 400. Dan seterusnya memenuhi aspirasi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan Mei angka jangkitan boleh berada pada paras 2 digit ataupun kalau 3 digit pun di sekitar bawah 200 orang sehari. Kita juga mengharapkan keadaan mereka yang menjadi kes aktif akan menurun pada bulan Mei di bawah 5,000 orang. Kalau tengok penurunan mendadak tuan-tuan daripada 54,000 dan sekarang hanya tinggal 23,000 dalam tempoh 30 hari adalah angka yang luar biasa tu. Keberkesanan daripada banyak pelaksanaan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan melalui saranan mereka kepada kerajaan untuk melaksanakan PKP dan PKPB. Walaupun ramai orang tak gembira tuan-tuan, tapi hidup bukanlah hiburan. Apabila datang penyakit seperti COVID-19, segala nafsu-nafsi orang yang berlindung di bawah rindu pada keluarga, yang berlindung di bawah alasan kasih akan ibu, yang berlindung di bawah tak dapat aku melihat ibuku tu, kita tidaklah boleh menjadi keutamaan kerana kita faham apabila rentas sempadan berlaku, kita akan meletakkan negeri-negeri yang selama ini hijau seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis berada dalam keadaan terancam kerana pergerakan orang daripada Lembah Kelang dan daripada negeri-negeri industri yang aktif dengan lambakan pekerja asing dan juga kawasan industri yang menyumbang kepada COVID-19 ni akan menjangkit dan menyebarkan wabak ke zon hijau yang seterusnya mengancam dan meletakkan Malaysia dalam keadaan panik sekali lagi. Itu saja saya brief hari ini. Ada soalan tak? Saya tak beri panjang, sebab panjang petang tadi saya dah beri 45 minit tuan-tuan mengenai isu COVID-19 ni. Kalau tak ada apa-apa, saya akan turun naikkan barang. Yang malam ni kita akan naikkan denim. Ramai orang cari denim. Petang tadi kita dah tarik, kita dah pecah gundi, kita dah hantar dobi. Barang denim ready. Terima kasih kepada mereka yang lock banyak combo jeans. Hari ni pun saya akan naikkan combo jeans ya, kalau ada nak. Combo seluar jeans, 2 lay 150. Tapi sebelum tu saya akan naikkan dulu combo denim. Untuk saudara lock. Okey? Kalau tak ada apa soalan, kita mula sekarang. Okey. Soalan baru ni. Muhammad Yusuf tanya, kalau seseorang telah divaksin, bolehkah dia menjadi pembawa virus? Tidak. So, begini tuan-tuan. Apabila saudara divaksin, berarti apabila sistem imun dah ada begini, apabila seorang tu divaksin. Ingat, anda boleh menjadi pembawa virus kalau anda divaksin dalam tempoh tidak matang. Berarti, seperti kes yang sebelum ni dilapor dan diwar-war, bagaimana seorang di Singapura yang telah divaksin tetapi pada hari kelima dia disahkan positif COVID-19. Berarti kuman telah berada dalam tubuhnya sebelum divaksin. Tetapi apabila anda divaksin dan kemudian 21 hari kemudian anda menerima vaksin yang kedua, berarti secara logik perubatan, kuman tak boleh berada dalam tubuh anda kerana apabila virus itu sampai, dia sistem imunisasi telah pun membunuh virus tersebut. Dengan satu suntikan Pfizer pun kita telah akan dengan kajian dijalankan di United Kingdom, apabila lebih 10 juta orang telah menerima suntikan setakat ini, satu suntikan tuan-tuan telah memberi 92% sistem imunisasi dalam tubuh penerima vaksin. Tetapi oleh kerana kajian Pfizer mengatakan 2 suntikan untuk melengkapkan ujian klinikal dalam pelaksanaan di peringkat sekarang, maka 2 suntikan akan diterima. Jadi berarti kalau saudara menerima 2 suntikan dalam tempoh 21 hari dan sistem imunisasi saudara telah pun berinteraksi dengan vaksin, berarti dalam tempoh sebulan selepas itu saudara tidak akan menjadi perumah kepada virus COVID-19. Okey? Cuma saya bagi tahu juga pada saudara, oleh kerana kadar kesembuhan Pfizer, kadar kebersanan Pfizer hanyalah 95%. Berarti kalaulah disuntik ke atas 100 orang, berdasarkan ujian klinikal, 5 orang daripadanya tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Berarti macam ni tuan-tuan, ada 100 orang disuntik. Kalau mengikut ujian klinikal, 95 sukses. Sistem imunisasi dalam tubuhnya dibentuk dengan sukses oleh vaksin ni. Tetapi 5 daripadanya tidak berkesan. Berarti 5 yang disuntik berkemungkinan menjadi perumah vaksin. Perumah virus. Itu tak jamin 100% kerana tiada hingga hari ini mana-mana pun vaksin yang dikeluarkan dalam top 5, iaitu Pfizer. Yang kedua adalah Sputnik 5. Yang ketiga adalah AstraZeneca. Yang keempat adalah Moderna AS. Yang kelima adalah Sinovac. Kelima-lima vaksin ini tidak menjamin 100%.
Berarti apa yang disebut sebagai 95% itu bukanlah pada tiap individu dia berkesan 95%. Tidak. 95% vaksin diukur dengan mengambil kira daripada jumlah 100 orang yang disuntik, 95 berfungsi dengan baik, tetapi 5 tidak berfungsi. Jadi jawapannya, ya bagi peratusan, tidak sekiranya anda termasuk dalam kategori 5% yang tidak dapat membangunkan sistem imunisasi walaupun setelah divaksin. Itu jawapan dia. Kita ada berapa ratus orang sekarang? 397 kita share untuk capai 400 sebab malam ni saya akan naikkan barang. Saudara dah boleh usah barang apa ni Eddie on kipas je ni. Aircon semua on ni. Okey. Kita perlukan kipas je. Okey. So tuan-tuan dan puan, saya akan pergi, ada soalan lagi? Setuju. Kerana rentas negeri adalah seorang bertanya, semua sektor dah dibuka tapi rentas negeri tidak dibenarkan. Dia ada dua perkara yang berbeza yang tak boleh diukur dengan apple dalam kes ni. Semua sektor dibuka berarti dia adalah untuk merangsang ekonomi. Sektor dibuka cukup, macam saya beritahu saudara tanpa merentas sempadan. Sektor yang dibuka, saya ambil contoh sebagai kedai makan. Dia tak perlu rentas negeri untuk berniaga. Kerana sektor perniagaan pemakanan yang dibuka memerlukan radius kawasan saja. Tak perlu rentas negeri apabila orang dibenarkan pergi melakukan aktiviti sosial. Kerana aktiviti sosial boleh dilakukan di dalam kawasan negeri. Okey, tetapi adalah berbahaya jika dibenarkan rentas negeri. Kerana negeri-negeri yang memiliki zon merah. Seperti Pulau Pinang, Kuala Lumpur, wilayah persekutuan, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Selangor dan Johor yang aktif. Sekiranya orang-orang ini pulang dan pergi ke kawasan zon-zon yang hijau. Kerana budaya balik kampung bagi kalangan 4 juta penduduk Lembah Kelang adalah tinggi. Sekiranya mereka keluar dan mereka adalah pembawa yang tidak bergejala. Yang paling bahaya ni tuan-tuan adalah kita yang kata kita sihat ni sebenarnya kita ada virus tapi tidak bergejala. Dan apabila kita pulang dan apatah lagi balik ke kampung bertemu warga tua, saudara akan menyebarkan kuman ini kepada warga tua dan terus meletakkan mereka di tahap 3. Mereka bila kena dia bukan 1, 2, dia terus pergi tahap 3. Iaitu bergejala dengan simptom yang serius. Lambat saja dirawat, warga tua akan pergi pada tahap 4, iaitu ICU. Dan tahap 5, iaitu nipis hidupnya antara hidup dan mati. Jadi, berbeza tu. Merentas sempadan adalah kaedah untuk mengawal jangkitan. Membenarkan aktiviti sosial yang ada sekarang, perniagaan setempat, pusat membeli belah, pusat rekreasi, gym, rumah urut, apa semua itu tidak memerlukan rentas sempadan. Dia menghidupkan ekonomi domestik berdasarkan wilayah dan juga negeri. Dia tak memerlukan orang luar. Kecuali aktiviti pelancongan yang terjejas. Tetapi saudara harus tahu bahawa segala yang dilaksanakan sekarang memang tidak melaksanakannya untuk ekonomi pelancongan. Kerana pelancongan adalah ekonomi yang paling tidak dirangsang dalam projek PKP ini. Kerana kalau sekiranya dibuka rentas negeri, pelancongan akan menjadi satu sumber yang hidup. Tetapi orang yang keluar daripada sempadan, daripada zon merah yang tak menyumbang pada pelancongan ni, yang balik kampung, balik apa ni, dia lebih banyak menyebarkan wabak berbanding apa yang boleh diraih oleh sektor pelancongan melalui bas ekspres, tiket penerbangan. Hasilnya tu lebih kecil daripada risiko yang lebih besar. Itu jawapan kenapa saudara nak tahu bahawa semua sektor telah dibuka. Kerana jangkitan dalam kluster awam hanya 8%. 92% adalah kluster penghilangan. Apa yang kita bimbangnya tuan, bila kita buka saja sepadan, bukan kita saja yang bergerak. Tetapi pekerja asing yang berada di asrama apa semua akan menerima hak yang sama rata untuk keluar. Mereka yang berada dalam sektor pembinaan, sektor pembuatan dan sektor penghilangan yang selama ini menjadi pewabak utama yang menyumbang lebih 90% juga boleh keluar daripada sepadan. Sebab pekerja-pekerja asing juga akan keluar untuk melawat kawan-kawan mereka dan akhirnya mereka akan menjadi virus yang akan menyebarkannya kepada negeri-negeri lain. Okey? Saya rasa okey lah tu. Kita akan mula pergi pada jualan denim. Maksudnya ada soalan ke? Tak ada apa? Tentang vaksin, ada yang terlibat dalam frontliner ni, yang paling awal ni, guru masuk sekali tak? Apa dia? Guru masuk. Ya. Dia akan dalam 500,000 orang. Guru saya rasa termasuk tu. Yang sedang dipertimbangkan wartawan. Tapi Sarawak dengan menggunakan gini tuan-tuan. Sarawak dan Sabah dia mempunyai klaus tersendiri dalam pentadbiran di mana dia ada akta-akta yang dia menguasainya dengan sendiri. Kali ke-8 dah tu phone jatuh setiap kali live tu. Dia mempunyai aktanya sendiri. Jadi Sarawak tuan-tuan, dia boleh membenarkan guru dan wartawan menerima berdasarkan
dia mempunyai urus takbir negeri yang sendiri. Jadi untuk pengetahuan saudara bahawa barisan depan yang itu dia tuntut adalah guru. Kerana guru akan berhadapan dengan pelajar-pelajar sekolah. Tapi saya fikir kata jangan risau sangat benda tu tuan-tuan. Sebab walaupun anak-anak bersekolah pada 1 hari bulan, kajian telah menunjukkan bahawa radius jangkitan yang paling besar berlaku sekarang bukanlah kluster sporadik. Itu bukan kluster awam. Kesemuanya adalah kluster yang besar yang datang daripada kluster pembinaan, kluster penghilangan dan kluster pembuatan, iaitu sektor pekerja. Itu aja. Kita dah capai hari ini lebih kurang 100,000 lebih suntikan. Orang yang mendaftar untuk Air Sejahtera dah 2 juta. Saya jangka menjelang hujung bulan ni, kita boleh meraihkan bahawa pada hujung Mac 10 juta rakyat Malaysia akan mendaftar dalam Air Sejahtera. Tanda mereka menanti kerajaan memberikan jadual untuk menerima suntikan. Daftar dalam Air Sejahtera akan memberikan kita sedikit perang kemenangan psikologi apabila ramai rakyat Malaysia mendaftar dalam Air Sejahtera sebagai tanda mereka adalah kumpulan yang bersetuju untuk divaksinkan, dan kemudian Air Sejahtera akan menghantar maklum balas untuk memberikan lokasi, tarikh dan juga tempat. Ada orang komplain tentang pengenjakan tarikh tuan-tuan. Tak ada kena-mengena genjak tarikh saudara tu dengan skandal ahli politik mencuri vaksin. Tak ada. Penyusunan semula dibuat berdasarkan daripada masa ke masa keadaan berubah. Susunan vaksin dan semua. Adalah jadual-jadual yang berubah tuan-tuan. Siapa yang boleh buat jadual yang tepat dalam keadaan kita bergantung vaksin ni datang daripada Belgium, vaksin ni datang daripada Amerika dan vaksin ini datang daripada China. Jadi tak boleh siapa pun buat jadual yang tepat. Nanti AstraZeneca akan masuk, dia akan datang daripada London. Jadi jadual tu akan berubah sedikit demi sedikit. Perubahan jadual ni anggaplah pengubahsuaian kerana kita bergantung banyak bekalan vaksin daripada orang luar. Penstoran juga terbatas. Jadi tak payahlah spin kerana tiba-tiba saudara daftar, saudara diberi satu tarikh tu dipindah, saudara pun jump to conclusion dengan mengatakan bahawa vaksin saudara dilambatkan kerana telah dicuri oleh ahli politik. Jangan buat kenyataan-kenyataan gampang tak berakal dalam Facebook, tuan-tuan. Kalau kita bodoh dalam diam, tak payah buat kenyataan. Sebab kenyataan tu akan menggambarkan betapa bodohnya kita tu. Dengan mengatakan tarikh saudara dipindah kerana hak saudara pada hari suntikan telah pun dicuri oleh ahli politik. Dengan membuat dakwaan dengan mengatakan anda disenaraikan di bawah Pfizer, ahli politik ambil Pfizer untuk suntik dan anda diberikan Sinovac, vaksin yang lebih rendah. Jangan menggunakan sesuatu yang kita rasa kita tak puas hati, kita memfitnah orang lain. Tuan-tuan, bila tak puas hati, lahirkan saja, saya tidak berpuas hati tentang tarikh saya dipindah. Cukup. Saudara jangan mengatakan saya tak berpuas hati tarikh saya dipindah kerana orang politik. Tuan-tuan memfitnah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada bukti pun. Tuan-tuan masuk macam saya juga, tak tahu apa langsung tentang jadual ni. Jadi kita bergantung pada sumber. Balik pada tabayun. Itu dengar dulu sumbernya. Dan saya boleh bagi jaminan pada saudara, walaupun saya tak dapat sumbernya, tapi saya faham. Vaksin diterbangkan berjadual. Berarti apabila kita telah meluluskan AstraZeneca, jadual berubah. Masa mula-mula kita dapat Pfizer aja. Okey? Bila 2 hari nak bermula suntikan, kita dapat Sinovac. Sehari sebelum suntikan, kita dapat AstraZeneca. Berarti Kementerian Khairy Jamaluddin terpaksa menyusun. AstraZeneca akan dihantar ke mana, Sinovac akan dihantar ke mana. Jadual tu berubah. Pertama untuk memastikan 500,000 orang yang dapat disuntik dulu. Kemudian barulah 94 juta rakyat Malaysia yang berada dalam golongan usia emas dan mereka yang mengalami mobility, iaitu penyakit kritikal. Tuan-tuan, kalau ikut jadual asal, 6.4 juta orang dia yang akan menerima suntikan perasa kedua. 6.4 juta. Dan akan mula disuntik pada bulan Ogos. Tapi jadual telah digenjak, sekarang disuntik awal pada bulan April. Dan jumlah daripada 6.5 juta telah meningkat pada 9.4 juta. Bila kerajaan cepatkan tarikh dan banyakkan jumlah, saudara tak cerita pula baik tu. Sebab saudara orang individualistik. Tak dapat untuk diri sendiri, fitnah semua. Tapi kalau saudara lihat gambar yang besar, kerajaan merancang pada mulanya, hanya 6.5 juta orang dia boleh disuntik dalam frasa daripada Mei bawa ke Ogos. Tapi sekarang jumlah tu dah naik 9.5. Saudara tak melihat fakta tu. Sebab fakta tu tak memberi saudara ruang untuk fitnah. Sebab angka, fakta tak boleh memberikan kita ruang untuk fitnah. Jadi bila terlewat sehari 2 dengan gambaran yang kecil tu yang saudara dapat, 2-3 kawan saudara daftar Air Sejahtera dipindah, saudara pergi pilih perkara tu. Orang kata orang Melayu dia ada satu perangai, benda yang besar suka dikecil-kecilkan, benda yang kecil suka dibesar-besarkan. Itu perangai Melayu yang menjadikan akhirnya kenapa Facebook Melayu ni hidup, dia penuh dengan tohmah, penuh dengan fitnah dan penuh dengan meniupkan semangat kebencian. Jadi ambil langkah tu, be positif, daftar dulu. Kemudian dah daftar, dapat tarikh. Dan pastikan hingga penghujung bulan Mac ni kita ada 10 juta angka yang bersetuju untuk menerima vaksin, dan kemudiannya angka itu akan meningkat kepada tahap maksimum 26 juta orang.
sebelum sekurang-kurangnya pada bulan Jun, kerana suntikan dijangka berakhir pada bulan Disember 2021. Itu je jawapan saya. Saya tak panjang lagi, nanti macam-macam lagi soalan tanya. Kadang-kadang saya bukan apa-apa tuan-tuan. Saya benda yang tak masuk akal, saya tak boleh nak akalkan langsung. Jadi saya akan jadi marah. Kadang-kadang walaupun saya cuba baca, saya preview balik, saya cuba bersabar. Jawablah orang tak tahu, orang tak tahu. Tapi kadang-kadang saya kena bagi tahu saudara, kebodohan itu ada batasnya. Ada bahagian kita kena cerdikkan diri kita sendiri, tiba kita menyerah pada kebodohan. Kerana satu dua orang jadual berubah, takkan semudah tu kita kata berlaku ahli politik mencuri vaksin hingga giliran saudara diperlambatkan. Sedangkan fakta dah kata perancangan yang awal tu, kita sepatutnya golongan saya ni akan disuntik pada bulan Ogos. Sekarang golongan saya jatuh pada bulan Mei. Lebih awal. Golongan penyakit kronik kritikal yang dulunya dijadualkan disuntik pada bulan Ogos, sekarang dah datang pada bulan April. Jadi kita akan ada pertindahan suntikan yang sangat cepat. Iaitu golongan warga emas dan juga mereka yang mengalami mobility disuntik pada bulan April. Mei terus saja. Kumpulan kelas 18 tahun ke atas. Itu fasa ketiga. Tuh mula Mei. Jadi akan ada pertindahan jadual tu. Di antara golongan mobility dengan golongan orang awam yang sihat. Pandang baik dah tu. Itu dah usaha yang baik dah tu. Daripada awal tu jadual kita berselerak, sekarang jadual kita makin dipadatkan. Jadi kenapa nak dengar 2-3 palatau yang tak puas hati, dia pergi daftar dekat Ais Sejahtera, lepas tu jadual berubah. Dia meletup macam nak pecah telinga tu. Mai Sejahtera tu. Aku duk tengok Ais je. Ais Sinar lama. Mai Sejahtera tu. Jangan macam tu tuan-tuan. Pertama saya beritahu pada saudara, jadilah orang yang rasional. Sebab tu saya selalu kata dekat saudara, ada 3 perkara yang disebut oleh ahli falsafah. Sebelum bercakap, berfikir. Tapi fikir ni tuan-tuan, bukan selam kepala masuk dalam tempayan, fikir, angkat pada tempayan bercakap. Dia kata sumber berfikir adalah maklumat. Berarti berfikir ni tuan-tuan, dia bukan duduk fikir je. Saudara kena cari maklumat, tabayunkan maklumat tu betul-betul. Tak tahu, tanya pada orang tahu. Tak faham, okey, Google, dapatkan tarikh, dapatkan jadual. Mai Sejahtera tu, kalau saya tak tanya malam ni, petang tadi orang tu tanya, melenting kat saya. Khairi Jamaluddin dah jawab panjang dah. Daripada portal yang anti kerajaan Malaysia kini pun laporkan. Portal yang hidup cari makan dengan kerajaan ni, iaitu utusan Malaysia pun laporkan. Sinar harian yang kononnya tak kena mengena dengan kerajaan pun dah laporkan. Tapi saudara nak cucuk juga supaya menanam kebencian kepada orang yang mentadbir vaksin ni menjadi isu. Sebab tu dia terbiasa orang Melayu ni, apa benda je boleh spark kebencian, itu yang cepat dia nak buat. Sebab dia syok, sebab orang Melayu ni kan mudah terhasut untuk membenci. Sebab tu orang Melayu ni, dia bela buruk boleh jadi jinak, dia tanam bunga mati. Tu orang kata peribahasa baru lah. Dia bela beruk jadi jinak. Dia bela bunga mati. Sebab tu melakukan satu-satu benda yang halus dan berseni, tak reti dia. Tetapi menguasai satu benda untuk kepentingan diri, beruk dia nak kuasai, dia sanggup latih beruk tu sampai jinak dan mengikut cakapnya. Itu saya belas pesan pada saudara, hati-hati dalam masa sekarang, tingkatkan daya fikir saudara. Banyakkan tabayun, iaitu merujuk kepada maklumat yang tepat supaya saudara tidak menyebabkan fitnah apabila saudara mengeluarkan kenyataan di Facebook. Okey?